Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, pada malam ini, malam yang berbeza kita pada malam ini. Ya, penuh berakah lah orang kata. Itulah. So, sebelum tu, pada sebabkan kita dah berpakaian macam ni kan, berkutar, baju Melayu semua, aku ada satu puisi yang ingin disampaikan kepada penonton viewer pada malam ini. Wah, special ni. So puisi dia macam ni lah. Okay, dipersilakan. Dalam kegelapan aku berjalan, hanya berkiblatkan dengan satu tujuan. Alhamdulillah yang mampu aku ucapkan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah ampunan. Sebuah ampunan di bulan suci Ramadan. Sangat puitis orangnya. So pada malam ini kisah seram kita pada awal Ramadan. Ya. Dan semoga tidak terlewatlah. Yes. Santai Chill ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada anda semua. Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 kerahmatan dan juga keinsafan di dalam diri semua orang. So pada malam ini kisah seram kita ada caller baru. Ya. Apa yang aku difahamkan ya, antara kisah yang kita akan dengar pada malam ini ialah tentang pertapaan, Pis. Jadi orang semua tahulah sinonim lah. Bila pertapaan ni seringkali dikaitkan dengan seni mempertahankan diri, antaranya silat di Malaysia lah kan. Jadi bertapa ni bertujuan untuk memantapkan tahap keimanan dan juga menguji keberanian diri seseorang. Dan bertapa ini tidak dilakukan di tengah-tengah bandar, di tengah pekan, tetapi ianya dilakukan di tempat-tempat yang mencabar seperti di puncak gunung, di atas bukit dan maupun di dalam gua. Oleh itu, para pentapa kita mendapat banyak cabaran dan juga ujian ataupun gangguan. Dan antara yang kita akan dengar pada malam ini akan disampaikan sendiri oleh Abang yang akan menyampaikan. Okay, so kita pun dah tak nak buang masa. Boleh kalau kita perkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Andin daripada Johor. Andin. Nama. Ya. Orang kata arah-arah nak ke Indonesia. Andin. Sebab selalu ke sana. Dan yang nama, kalau tak silap saya, Hang Nadim kan. Nadim. Itu adik saya. Okeynya ini abang dia. Ya, kita bawakan Abang Nadim pada malam ni kan. Faham. Dia, kata silap saya, dia cerita Gunung Jerai. Okey. Gunung Ledang, maaf. Ya, Dia cerita Gunung Ledang. Okey, kita pun dah tak nak buang masa. Kita pun dah tak sabar nak dengar kisah Gunung Jedai. Sebelum ni kita asyik sibuk dengan kisah Gunung Ledang. So hari ni kita dengar kisah Gunung Jedai daripada Abang Adin sendiri. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya berumur dah awal. Sekarang 30-an lah maknanya. Maknanya masa zaman saya hidup dalam zaman yang belum ada teknologi. Maknanya kita hidup dalam TV yang dalam 90-an. Masa tu cerita TV tu banyak di cerita yang bersebabkan pendekar, macam Keris Bersepu Emas ataupun Hati Wajah dan cerita dan filem-filem lain yang mengaitkan pasal pertapaan, pasal persilatan. Dari situlah yang saya minat untuk tahu betul ke betapa tu macam mana.
Dan di tengah tempat pula, contohnya sekolah, kita dipaham kita diajar betapa ni melibatkan jin, melibatkan mentera, ilmu hitam. Itu pula. Jadi saya sebagai orang yang muda, mungkin setiap orang mudanya darah mudanya berbeza. Betul. Ada orang darah mudanya ingin belum bermotor, ada darah mudanya ingin buat yang ekstrim. Tapi macam saya, ingat saya darah muda saya umur awal 20-an tu, ingat saya ke bidang ni. Saya ingin cari persilatan yang ada pertapaan yang seperti di TV zaman dulu. Kalau tak dapat macam kalau cerita zaman dulu, betapa 10 bulan, 6 bulan, mungkin itu di zaman dulu. Tapi dah sekarang dapat seminggu pun dah alhamdulillah. Kita ada keluarga, ada pekerjaan yang kita harus jalankan seperti biasa. Kita tak boleh ikut zaman dulu. Tapi kita nak rasa betul-betul betapa tu macam mana. Jadi dalam masa tu saya mencarilah perguruan-perguruan. Saya ikut perguruan ni belajar. Dia cuma belajar silat je. Saya ikut perguruan ni, dia belajar amalan dia. Ikut perguruan ni, dia belajar perubatan saja. Sampailah satu masa saya jumpa satu perguruan yang betul-betul ada ketapaan di sebelah utara. Saya tak boleh sebut nama perguruan ni. Mungkin kalau mereka terdengar ni, saya mohon ampun, saya cerita sedikit gitu ni. Ini sebab ni pengalaman. Saya suka bercerita pengalaman. Dan cerita ni pun sebenarnya tidak ada libatkan seram. Cuma cakap pengalaman supaya yang mendengar ini mungkin ada yang tertarik atau ada yang minat ke bidang saya, boleh mencari benda macam ni. Okey, balik pada cerita tadi. Okay. Saya dah jumpa satu perguruan ni. Dan sebenarnya step untuk keluar jerai itu sebenarnya ada 3 step. Kena lepas step pertama, kedua, baru ketiga masuk ke jerai. Jadi saya, perguruan ni yang uniknya, step pertama tu pun memang tak ada ketapaan. Step kedua ada ketapaan, step ketiga ketapaan. Step ketiga tu yang menjerai. Dan step kelima ketapaan itu, gurunya tak akan ikut. Dia lepaskan kita saja. Yang rata-rata tak ada pun orang lama. Maksudnya tempat kan dia akan bagi orang lama ikut. Tidak, dia tinggalkan kita sahaja. Pandai-pandai kita bergerak sendiri. Yang itu rasa unik sebab guru akan pantau daripada jauh. Okey. Dari jauh tu maknanya dari bawah ke macam mana bang? Maksudnya daripada gelanggang. Okey, faham. Gelanggang ni di negeri lain, Gunung Jerai itu di Kedah. Maknanya gelanggang ni di jauh. Maknanya di negeri sebelahnya. Gitu. Jadi lepas kita berjaya yang step nombor 2, step nombor 2 tu kita dah ada petapan tempat lain yang saya tak sebut, tapi yang itu kita lepaskan. Saya nak kita jerai. Jadi sebab dalam petapaan yang pertama, kedua dan ketiga, makin lama semakin sikit sebab tak semua orang akan lulus masuk ke peringkat nombor 2 dan tak semua orang akan masuk ke peringkat nombor 3 kejerai. Mana dari petapaan nombor 2 saya bertujuh, yang kejerai saya tinggal 3 orang saja yang lepas untuk ke sana. Jadi dan dalam 3 orang ini saya hanya salah satunya orang daripada negeri Johor, yang 2 sahabat saya ini daripada orang negeri utara, yang kita dapat amanat untuk ke jerai dan kita berkumpul di gelanggang di sebuah negeri di utara. Dan di sana kita diamanahkan untuk pergi bertiga. Dan 3-3 ni pun tak pernah pergi Gunung Jerai. Tak tahu Gunung Jerai tu macam mana, apa yang ada di sana. Termasuklah saya yang dari jauh Johor ke sana. Dan daripada amanat guru, dia bagi kami 4 keping helai. 4 helai surat. Mana surat pertama, surat kedua, surat ketiga. Itu adalah surat apa kita kena buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4 selama di Gunung Jerai. Dan kita tak boleh buka lagi sebelum sampai tarikh dia. Maknanya hari pertama buka yang pertama, hari kedua buka yang kedua. Jadi kita tahu apa yang kita kena buat di sana. Kemudian setelah kita dapat amanat dan kami kami bergerak 2 motor. Saya lompang sahabat saya seorang lagi bawa motor dia seorang. Sebab saya orang daripada Johor, saya datang ke Negeri Utara naik bas. Jadi saya lebih rela di belakang lah daripada mandu, agak penat. Jadi kemudian barang-barang yang kami bawa tu agak banyak dan motor kami berdua ni agak penuh. Beg saya penuh dengan belakang sebab kita isi gas masak, makanan, air mentah dan baju-baju lain keperluan. Termasuk motor yang lagi satu, dia penuh dekat bakul dia dengan satu beg besar. Dan kita, dalam perjalanan kami tu yang agak lama daripada negeri tu nak sampai ke Kedah, kami berjumpa 2 sekatan polis sebenarnya. Okey. Satu polis, satu JPJ.
Dan kita dalam hati sebenarnya agak kita sebagai orang biasalah, kita jumpa sekatan ni memang kita akan tiba-tiba rasa takut atau kejutan. Jadi tapi alhamdulillah kita dua-dua tu kita lepas. Tapi sebelum kita sampai dan selepas kita lepas tu semua ditahan kecuali kami dua motor ni saja. Itu pun agak muskil kalau satu aja yang kita sangat lepas mungkin kebetulan, tapi kalau dua sekatan ni lepas, Allah tak tahu kenapa. Mungkin dipermudahkan tu kita permintaan minta restu guru, kita dapat lepas, dipermudahkan untuk sampai ke Jerai. Jangan ada halangan di tengah, halangan apa semua. Alhamdulillah kami sampai ke Jerai. Okey, pada siapa yang pernah sampai ke Jerai, Padang Telaga Tok Syekh, kapal Jadi Batu, perigi Kuala Puteri dan Padang Stap, pasti tahu jalur macam mana, jalan macam mana. Akan jumpa Telaga Tok Syekh, kemudian jalan akan jumpa yang rumah Jepun tu yang pernah ada kat YouTube yang penampakan banyak tu. Kemudian kapal Jadi Batu, kemudian jauh sikit akan ada Kuala Puteri yang ada guanya itu. Jadi kami sampai di situ, kami tinggal motor kami di berdekatan dengan kapal Jadi Batu, kapal menjadi batu. Dan kami letak parking, kita doa dengan atas, apa-apa pun kita minta dengan atas. Lepas tu letak bunga tu, betul lama untuk elakkan kenderaan kita dicuri, di apa-apa kan, didengki. Itu betul lama. Kita minta atas, letak bunga atas kenderaan motor kita. Kemudian kita bawa berjalan barang-barang saya ni, kami bertiga bawa ke arah, sebab kami diamanahkan urat pertama tu dah boleh buka, kami kena tidur di Kuala Puteri tu. Tanpa kemah, kita tak bawa kemah pun Kuala Puteri. Siapa yang biasa di sana tak tahu Kuala Puteri tu yang di bawah sikit, yang ada gua tu. Dan sampai di situ kami jumpa macam ada hamparan kayu dibuat oleh orang lama, orang yang sebelum ni. Jadi kita tinggal guna je. Jadi kami tak ada pasang apa-apa kemah yang maknanya kami tidur ni open, atas nampak pokok tu. Tidur kami di situ. Berbumbungkan bintang lah orang kata. Dan sebelah dengan kita tidur tu adalah Kuala Puteri. Kecil je Kuala Puteri. Air terjun Jerai tu tak deras seperti macam Ulu Ledang, boleh buat mana dia air yang kecil. Di bawah air jatuh tu ada gua yang kecil yang boleh muat dalam 3-4 orang gitu. Bang, kami bermalam tu. Jadi kami ikut jadual yang kami ada untuk hari pertama. Dia taklah ekstrim sangat. Hari pertama mungkin pengenalan, biasakan diri dulu, masak apa semua, solat, dan dia dalam air masih agak normal. Hari keduanya kami dah lihat surat ni maknanya kami kena ada zikirnya di situ. Saya pun dah lupa lah kena zikir buat apa. Dalam masa kami tengah nak siap-siap pakai baju, kami ditegur oleh satu kelompok, tapi yang manusia yang apa kami, dia nak pergi ke gua yang berhadapan seberang daripada kolam putih kami tu. Dia nak berhadapan. Saya tegur kami daripada mana? Saya kata Johor, daripada utara. Daripada mana bang? Daripada Selangor. Dia datang, semua lelaki, 5 orang. Tapi yang ketuanya seorang tu yang pakai songkok. Dia minta izin nak ke sana ni. Sila. Sampai mereka lintas air tu, sampai ke dalam depan gua putih yang panggil. Yang pakai songkok tu bagi salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara daripada gua yang tak ada orang tu. Jawapan waalaikumsalam. Suara perempuan. Saya toleh sahabat saya pun toleh saya. Dengar. Tapi kalau guna Jerai ni biasalah, orang-orang macam ni, banyak orang jumpa orang yang ada ML macam ni. Mungkin yang kita tak nampak, mungkin dia nampak gitu. Faham. Jadi dia agak lama juga dalam tu. Lepas tu keluar tu, kalau silap dia ada bawa dalam berapa barang gitu, keluar daripada gua. Dan siapa kami, cuma kami tak nak masuk campur perkara urusan dia. Tanya ada apa, ambil apa, saya tak nak tanya. Cuma kita faham lah, kita sama-sama bidang sama, cuma kita lain aliran gitu. Kemudian mereka beredar. Terusnya bila sebelah malam pula, kita kena bertapa dalam air di dekat situ. Dekat situlah yang kita dapat rasa adanya macam ada yang mati, tapi tak dapat rasa. Tak tahu nak bilang macam, tapi ada yang mati.
Tapi kerana apa yang kami dipesan oleh guru, setiap apa yang kami buat tu abaikan aja apa yang datang. Kerana ujian yang nombor 2 dengan nombor 3 tu berbeza. Ujian yang 2 banyak benda yang bodoh. Ujian yang nombor 3 lebih banyak pada benda yang nyata, yang banyak orang gagal dekat nombor 2. Jadi kami agak abaikan juga. Abaikan. Dia punya apa yang melihat kami. Dan hari esoknya, hari ketiga, kami buka yang jadual pertama sampai ke petang tak ada masalah, kita boleh buat, tak ada masalah. Tetapi adalah urusan yang belah malam. Belah malam tu kami kena berpisah yang agak jauh. Seorang perlu pergi Tok Syekh, orang harus pergi kepada Sab, orang kena tinggal dekat kolam Puteri tu. Dan kita pun tak tahu siapa yang akan pergi sebab semua menolak ke arah kolam kolam Tok Syekh, kerana itu paling jauh berbanding yang 2 lagi. Kemudian untuk kita nak meredakan kita permasalahan, kenapa kita macam semua tak nak pergi tempat yang jauh, semua nak pergi yang dekat. Jadi kita buat undian menggunakan lidi. Tarik, lastnya saya juga yang kena. Alamak. Saya yang kena pergi yang jauh. Okay. Yang sahabat saya dapat seorang. Tapi kalau secara logiknya, yang kena tinggal lama sebenarnya yang tinggal kat situ. Sebab dia paling lama. Sebab saya berjalan masih berdua. Bila dah tepat pukul 10 malam, kita berpecah. Kawan saya tinggal, kita berdua. Sampai di tengah jalan, saya berpecah. Seorang pergi ke Padang Asap, saya pergi ke arah ke Tok Syekh. Siapa tahu jalan kat situ akan tahu akan ada pondok Jepun lama di situ. Masa saya nak melintas itu, ada satu lembaga hitam yang agak tinggi, setinggi pondok pos Jepun tu. Pondok pos ni Jepun ni dia kecil saja, macam bilik gitu, tapi dia memang menyekat separuh jalan. Yang separuh jalan tu hanya boleh muat satu kenderaan, mungkin kenderaan kecil saja yang boleh. Benda itu betul-betul berdiri di sebelah pondok Jepun itu. Jadi saya tak boleh nak teruskan. Kalau saya balik saya gagal, saya fikir. Kalau saya balik saya gagal, saya nak teruskan tak boleh. Saya tunggu situ. Saya tunggu dalam berapa minit, benda tu masih kat situ juga, hitam. Saya tak apa jelas bentuknya macam apa, tapi benda ni tinggi juga, hitam. Tapi bukan bentuk yang agak menakutkan, tapi dia lebih kepada makhluk yang terlibat kabus atau yang macam meluk sinar, mungkin asap gitu, yang menghalang jalan. Jadi saya tunggu tengok. Lama-lama benda tu ke tepi, ke arah hutan. Maknanya bukan arah ke belakang pondok, tapi arah ke kiri. Alhamdulillah cakap boleh lepas saya ni. Saya dah bazir masa beberapa minit. Saya terus. Bila saya sampai depan pondok tu, saya dengar bunyi daripada semak sebelah kiri yang kabus hitam tu, bunyi ada orang berjalan juga. Semakin saya laju, semakin bunyi tu semakin kuat berjalan. Dalam hati saya dah berfikir, apa yang ikut saya sebelah ni? Sebab kita pemahaman kita buat malalus ini, dia tak boleh mijak macam rumput ranting. Kita fahami bab tu. Tapi bila yang ni kita dah terfikir benda lain, mungkin haiwan atau apa. Tapi dia berjalan, bunyi tu sama macam saya berjalan. Mana makin saya laju, dia berlaju. Semakin perlahan, bunyi tu makin perlahan. Sampai saya terberhenti satu jam. Saya cuba suluh tak nampak apa. Ya, dah saya teruskan lagi sampai saya ke kolam Tok Syekh. Kolam Tok Syekh, saya masuk. Bila saya suluh kat luar ke pagar, sebab antara jalan dengan pergi Tok Syekh tu ada pagar paras pinggang. Akan suluh, nampak benda tu dekat luar pagar. Dia nak masuk tapi tak boleh. Dekat luar tu, benda yang sama juga dekat pondok Jepun tadi. Malam cakap, ya dah. Saya fikir, okey saya harus sampai sini. Macam mana saya nak balik pukul 1 malam, nak balik ke tempat saya, nak ngadap benda tu lagi. Saya fikir tu, sepanjang tu. Tapi saya dah kena ikut jam sampai tu, saya kena fikir sampai pukul 1 pagi. Tapi saya tu pun tak boleh khusyuk sebab saya berfikir macam mana nak balik, nak berhadapan dengan benda ni yang halang jalan saya tu tadi. Jadi masa saya duduk tu, akibat saya ni berfikir banyak sangat pada benda tu, saya jadi tak khusyuk dan banyak benda yang datang masa saya ni. Sebab di Telaga Tok Syekh tu ada bumbung dan banyak benda saya dengar bunyi jatuh yang buat saya terpanjat. Macam kayu, macam objek yang agak besar. Jatuh. Saya
Pelajak. Lepas tu baru betul balik. Bila fokus balik, baru bunyi hilang. Makin bila tengah malam saya tengok dah tak ada. Dah reda. Dan saya tengok dah dekat jam 1, saya berangkat. Bila saya berangkat, kawan saya daripada saya keluar sikit sebab saya tengok benda hitam dah tak ada. Saya keluar di kawasan Telaga Malaysia tu untuk ke base kami, ke tempat kemah kami. Kawan saya daripada Padang Tok saya datang jumpa saya. Kata, saya dah terlalu lambat. Jadi dah risau saya ada apa. Sebenarnya saya dah terlambat sebab halangan jalan. Jadi saya jadi lambat. Sebab kita ada kita ada berapa ribu yang kita kena habiskan malam tu. Jadi lambat. Saya cakap, tapi saya tak cerita dengan dia. Kenapa saya lambat? Saya kata lambat sikit. Jadi kami berdua balik. Masa saya balik tu dah kira rasa lega sebab dah ada sahabat. Dan tak ada lagi gangguan. Jadi semua diam dan tak bercerita. Bila tanya dapat apa, saya pun ingat dia tak ada apa. Esok baru nak cerita sebenarnya dapat apa. Jadi malam tu kami tidur dengan apa rasa yang pengalaman masing-masing lah. Tetap kami tidur dekat tu. Dan malam tu juga yang kami terjaga sebelum subuh, mungkin itu satu, pada kami tu anggap itu sebagai satu kejutan untuk kita solat sebenarnya. Tapi kalau mungkin tengah orang fikir benda tu gangguan, tapi pada kami tu sebab masa kami tu kami terjaga. Ada kan kami tidur di tempat yang terdedah, bukan yang tertutup dengan kemah. Masa kami terjaga sebelum subuh tu, alulah sawu lintas kat kaki kami ketiga masa kami tidur situ. Dan kami terbangun, Allah sawu. Tapi dia tidaklah dia cuma lintas dan kakinya ada terkena dekat kami. Itu yang buat kami terjaga. Okey, lepas kita dah solat subuh, dah terang sikit cahaya dan nampak cahaya, baru buka surat hadis terakhir kita buat apa. Baru kita cerita pengalaman masing-masing. Dia tanya saya, apa yang datang malam tadi? Saya cerita apa yang saya datang malam tadi. Yang benda macam mana halang waktu saya, melambatkan saya sampai. Saya tanya sahabat saya, apa yang datang kat luar dia? Dia kata ada masa atas batu tu, ada yang datang berpakaian hitam macam orang-orang dulu, ajak dia berlawan, ajak bergaduh, macam mencabar, macam hang jebat gitu, ajak dia macam. Tapi saya tanya, layan ke tak? Dia kata tidak. Kalau kita ikut pesanan guru, kita layan benda tu, kita gagal. Walaupun dicabar macam mana. Okey. Kalau macam setengah orang mungkin jadi panas hati, jadi lawan kan, sebab benda tu agak dia sekejap je, dia kata dalam berapa minit gitu, lepas tu dia hilang. Dia seakan-akan manusia, tapi bukan. Itu sahabat saya. Saya tanya sahabat saya yang tertinggal dekat tempat yang tidur kami yang kolam putih tu, sebab dia duduk dekat dengan gua puteri tu. Dapat apa dekat sini? Dia cerita masa tengah ni ada perempuan berenang dalam air ni. Lawa dia kata, pakaian macam puteri-puteri zaman dulu. Dia ajak dia berenang sekali ke bawah. Dia tengah malam, dia kata. Sebab padahal dia tengah zikir buat, dia kata zikir dia tak khusyuk sebab ada gangguan perempuan yang tu. Jadi alhamdulillah dia pun tak layan. Alhamdulillah kami bertiga lepaslah ujian masing-masing untuk malam tu, malam ketiga. Malam ketiga yang agak beratlah berbanding yang sebelumnya. Hari keempatnya kami dah selesaikan kerja dan kami dah mula siap-siapkan barang untuk kemas pulang ke base kami di negeri sebelah. Jadi saya di belakang sekali, jadi sahabat saya, dan kita dah sebenarnya kat sana kekurangan tidur, kehabisan tenaga sebenarnya, dan makanan kita pun tak banyak mana untuk kita support badan kita dengan banyak yang kita perlukan tenaga. Jadi jalan saya pun sebenarnya tak berapa kuat untuk mengangkat barang-barang yang banyak, beg besar gitu. Masa kami nak dari Kolam Putih tu nak berangkat tu, sebenarnya saya hampir terjatuh 2 kali. Sebab kali pertama masa nak naik, saya terlepas akar pokok tu dan saya nak jatuh belakang, tapi saya masih rasa ada orang tolak saya lagi. Saya dapat capai ke pokok kedua. Okey, saya rasa kebetulan. Lepas tu lagi sekali saya hampir terlepas sebab saya dah tenaga habis, pun ada yang tolak lagi. Itu pengalaman saya yang terakhir sebelum saya dapat balik ke negeri sebelah. Saya pun itu pun saya tak cerita dengan sahabat saya. Dah sampai ke base baru kita cerita. Saya balik tu berapa kali nak jatuh ditahan orang.
pengalaman yang apa, tak tahu sebab tadi belakang tak ada orang, sebab saya yang terakhir, yang sahabat saya nombor 2 depan, nombor 3 di nombor utama yang depan sekali. Dan kami balik di base kami negeri sebelah, dan kami cerita pengalaman kami pada guru saya, dan guru saya dah tahu siapa yang lulus siapa yang tak. Jadi alhamdulillah kami 3 lulus dan dapat istirap yang nombor 3. Terusnya akan ke tempat lain pula. Jadi macam tu kami punya ujian pertapaan, walaupun tak lama tapi rasanya tu mencabar, sebab kami berempat ni tak ada pengalaman hutan, bukan orang yang biasa hiking, bukan orang yang tahu selok belok kalau hutan kena buat apa. Kami orang yang just ingin belajar, nak tahu macam mana rasa ke apa. Itu pengalaman. Lepas tu kami balik ke Johor, masing-masing ada teori masing-masing untuk kembangkan apa yang dibelajar dekat sana. Alhamdulillah, yang di Selangor ada orang pindah ke Selangor, saya duduk Johor, ada yang masih di utara. Semua kembangkan budaya bakat masing-masing. Ada yang jadi tukang rawatan, ada yang minat ada kesihatan, begitu je dia. Okey, satu kisah panjang. Ya, pengalaman bertapa di Gunung Jerai sendiri. Tu macam yalah, kita tahu Gunung Jerai ni adalah salah satu gunung yang di apa, agak tertua. Tertua satu. Keduanya golongan macam Abang Adin yang bertapa juga memilih Gunung Jerai ni untuk uji diri mereka di sana. So macam aku sendiri, aku tak ada pengalaman bertapa ni kan. Tertanya-tanya jugalah dekat Abang Adin semasa proses bertapa tu. Apakah orang kata kriteria untuk tahu kita ni lulus ujian bertapa tu? Adakah kita tak tahu ujian apa yang akan dihadapi kan. So segala ujian tu semua dianggapkan sebagai dugaan lah. Iya. Yang boleh tentukan kita lulus adalah guru. Saya tak tahu perguruan lain, tapi saya cerita perguruan yang saya ikut ini, yang boleh tentukan guru saya. Kerana guru saya ni boleh berada kat tempat itu daripada jauh. Jadi dia, apa yang kita buat dekat sana, walaupun guru tak tahu daripada A sampai Z, kita balik dia boleh cerita apa yang kita buat. Jadi kita agak yakin dengan dia. Dia boleh tahu kalau sedangkan saya, andai kata kita buang air kat pokok ni macam ni pun dia boleh cakap pokok macam mana. Sampai tahap macam tu dia boleh tahu. Jadi kita yakin dia boleh tentukan siapa yang berjaya. Kalau kita kat sana pun kadang kita tak tahu siapa yang berjaya atau dia. Sebab yang sebelum kami ke Jerai, dalam 6 orang tu semua pun bagus-bagus. Cuma seorang aja yang agak cakapnya agak keterlaluan dan dia gagal. Kalau nampak gagal, tapi mungkin ada sesuatu ada kelebihan dia yang kita tak tahu. Sebab macam saya kata tadi, bila buat pertapaannya 2 peringkat. Pertama peringkat makhluk halus yang bodoh, kedua peringkat yang sempurna. Kebanyakan orang gagal di peringkat yang sempurna, iaitu yang macam saya bertiga ni, itu dah peringkat nombor 2. Peringkat nombor 2 ni yang datang jenis yang sempurna, dia nak berlawan. Ada setengah dulu dia datang nak menyampaikan ilmu. Itu sebenarnya ujian sebenarnya, bukan satu kelebihan. Tapi banyak orang, kalau kita luar dengar cerita di luar, banyak orang sampai tahap tu ceritanya. Kadang di kita, saya diberi oleh makhluk ini dapat 9 keris. Kadang itu semua ujian, kita terima. Sebab apa, kita benda unik tapi kita terima. Itu antara yang benda yang permasalahan lah. Mungkin setengah orang mungkin tak boleh terima pendapat ni, tapi ini yang saya diajar guru saya. Terima barang adalah gagal. Termasuk sebenarnya kalau cerita tu sebenarnya termasuk diri saya juga. Saya pun suka kalau barang tu diterima daripada dalam gaib. Kalau orang istilah pertapaan akan terima satu barang itu, kami terima, saya ambil. Jadi saya pun tergolong orang yang gagal sangkut di peringkat nombor 2. Sebab dia ada peringkat lagi ke atas, tapi kena tinggal apa yang dunia dapat, apa-apa saja, termasuk batu-batu cincin ke apa yang diberi masa duduk betapa dapat batu cincin, jangan ambil. Nanti boleh masuk lagi ke atas. Tapi kita kebanyakan pertapaan lah sangkut nombor 2. Betul kan? Gitu. Okey, jadi apa yang saya faham lah daripada abang cerita ni, antara ujiannya, jadi macam abang cakap lah, ujiannya ada 3 level bang. Iya, 3 level ataupun lebih yang mungkin saya tak tahu.
Okey. Sebab saya dah rasa sampai tahap 2. Bila tahap 2 kita takkan kena lagi tahap pertama. Jadi macam zaman sekarang waktu yang kita dah lepas 3 ni, lepas 2 ni, kita dah tak terima yang kedua. Yang kedua tu yang jenis yang hantu-hantu maksudnya. Pocong putih anak rasa yang kita selalu yang orang gembur-gemburkan tu. Petapaan yang tahap kedua takkan diganggu lagi. Okey, andai kata kalau melepasi level nombor 2 tu dan naik ke level 3, abang tahu tak apa contoh-contoh gangguan yang akan diterima kalau naik ke level atas tu? Dia rasanya dia bukan gangguan yang objek atau gitu lagi. Dia gangguan pada ilmu dah. Maknanya akan datang pelbagai ilmu ataupun karomah, itu semua adalah, ataupun sakti itu adalah ujian sebenarnya. Ujian itu kan datang dia bukan untuk semua orang, bukan pada orang ketapan. Ujian tu boleh dalam kesedihan, kesakitan, penderitaan, ujian kemewahan, ujian dia sebenarnya orang ketapan, ujian ni ilmu, orang para wali ujian ni karomah. Itu ujian pada setiap orang. Jadi untuk orang ketapan ujian ni tahap itu. Okey, dan minta maaf lagi bertanya. Masa proses pertapaan tu memang hanya sekadar kita duduk dan membaca apa yang dibekalkan oleh guru kita lah. Bukan kita dah buka silat ke apa, tak ada lah kan? Tidak. Yang perguruan yang kali ini dia silatnya mungkin cuma 10% atau 20%. Selebihnya adalah pertapaan dan perubatan dan kebatinan. Jadi sepanjang saya ikut tu memang itulah yang cakap betul-betul pertapaan yang real, yang tak perlukan tak tanpa guru ikut, yang guru shooting pergi sendiri. Itulah zaman dulu macam tu sebenarnya. Kalau orang dulu dia suruh bertapa, anak murid saja pergi, guru tinggal. Tapi mungkin zaman dulu lama lah, mungkin sampai 6 bulan atau 7 bulan. Tapi zaman sekarang ni pendekkan lagi. Kita pun belum tentu sanggup nak lepas ni. Sebab kita banyak masalah sebab kerja, keluarga, kita tak boleh nak lama-lama. Banyak komitmen lain orang kata. Komitmen lain lah. Kita zaman moden ni komitmen lain. Cuma kalau dapat rasa tu. Jadi sepanjang saya dalam pertapaan ni, saya belum jumpa lagi mentera yang seperti yang di sekolah atau di mana yang kata pertapaan tu memuja setan atau jin. Tidak. Semua adalah ayat Quran. Sebab kita selagi kita tak rasa, tak masuk, lagi tu kita tak boleh nak just daripada luar. Apa kita hukum daripada luar. Jadi pada saya dapat rasa tu sekali bukannya maknanya saya minat betapa sampai sekarang. Tidak. Saya nak rasa, saya nak tahu macam mana rasanya. Macam mana, apa yang datang. Itu yang saya nak rasa. So macam abang sendiri, perasaan abang untuk kali pertama bertapa sebegitu, apa rasa? Macam rasa berani ke, rasa takut ke, rasa tercabar ke? Kalau yang mula-mula dulu takut sebenarnya. Takut bila takut tu sebab saya ni takut saya sebenarnya pada lintah. Jadi setiap kali saya bertapa penuh badan saya lintah dekat. Sebab dia akan datang pada apa yang kita allergic, apa yang kita takut. Yang kedua, dalam zaman-zaman yang mula-mula dulu, saya takut pada benda yang berbungkus sebenarnya, pocong atau bergula. Itu yang saya takut. Benda tu yang datang sebenarnya. Tapi benda tu bila kita tahap yang ni kita dah macam dia dah tak berapa sangat datang sebab kita dah masuk ke peringkat nombor 2. Jadi saya nak cerita bab seram bab hantu tu dah tak ada sebenarnya kalau orang-orang yang dah sampai yang tahap nombor 2. Dia macam tu dalam bab pertapaan. Okey. Dan macam contoh abang cakap tadi kan, macam abang takut lintah. So lintah yang ada kat badan abang tu dah lintah-lintah betul lah. Lintah betul. Lintah betul, bukan lintah alam gaib, tidak. Jadi benda tu kita allergic pada sesuatu. Macam ada setengah dia takut apa, setengah dia tengok benda tu. Jadi untuk permulaan tu memang saya takut sebenarnya. Memang takut. Tapi lama-lama kita dilatih supaya berani. Kita diajar, kita manusia sebagai khalifah. Lain haiwan dan jin itu adalah benda yang kita boleh bawah kita, yang kita boleh control, boleh arahkan sebenarnya. Baru faham. Dalam masa sama, selain daripada dulu, saya ni dari kecil dah selalu dilihatkan dengan persembahan macam Johoni, kuda kepang, barungan atau wayang kulit. Jadi benda tu jadi salah satu lagi tambahan untuk saya faham makhluk halus sebenarnya. Jadi kita bila sampai ni kita dapat faham. Bila saya datang ke negeri utara, selalu dia orang tanya, kuda kepang tu macam mana? Orang-orang utara kan tak pernah tengok benda tu secara live, ada tengok kat YouTube.
Jadi saya cerita gini. Oh kata macam tu, itu pun pengalaman sebab saya pun sebab saya lebih suka rasa benda ni. Sebelum saya dengar orang cakap, saya suka rasa. Betul tak gini, apa dia buat, betul tak macam ni, kenapa boleh mabuk, kenapa boleh gitu. So saya selalu merasa dulu. Dah rasa kita nak teruskan atau tidak, tunggu dulu. Okey Mi, satu kisah daripada Abang Adin sendiri. Kisah berkenaan bertapa. Yalah, untuk kali pertama aku dengar kisah bertapa, walaupun aku sendiri pun tak pernah bertapa, tapi benda ni bagi aku menarik kan. Sebab aku pun tertanya pun selama kita tengok video kan, apa yang diuji kan, bukan sekadar orang kata uji ketakutan sebenarnya bagi aku tapi lebih kepada kita mengawal nafsu. Yelah, kau bayangkan kawan Abang Adin tu nampak perempuan mandi mat. Oh, ini aku panggil cobaan. Itulah. Betul tak? Okay, jadi apa yang aku dapat rungkaikan, bertapa ni bukan untuk semua orang lah aku rasa. Dia sesuai untuk orang yang hanya yang mental kuat je dapat harungi benda-benda macam ni. Jadi konsep bertapa ni aku teringat cerita Pendekar Bujang Lapuk. Dia bertapa, hai mambang tanah mambang datang ni cobaan. Jadi macam Hafiz cakap lah, bertapa ni bukan saja menguji keimanan mental tapi maupun nafsu tu sendiri. So satu perkongsian yang menarik yang dikongsikan oleh Adis ni kepada viewer, yang kita boleh dengar secara jelas macam mana proses pertapaan daripada mula sampai akhir, dan ujian-ujian yang dilalui oleh salah seorang petapa. Kan, bukan mudah. Betul. Kalau aku sendiri pun, aku kalau duduk kat puncak tinggi macam tu, duduk sorang-sorang kan bertapa, mat, aku tak tahu nak jadi apa ni. Tak balik bisu aku itu ni. keras mat. Okey, Abang Adin sendiri ada tak nasihat-nasihat kepada view-view Santai Chill sendiri? Saya pun tak ada nasihat apa-apa, cuma kita dengan makhluk halus ni, kita jangan takut dengan mereka. Betul. Sebab makhluk halus ni asal usul semua daripada jin. Saya tolak bunyian satu bab yang lain. Kita bab hantu-hantu rata-rata jin. Bila jin ni dia mewujudkan sesuatu untuk kita nampak, dia dipanggil hantu. Itu dipanggil dalam istilah perubatan, dipanggil rumah. Jadi dia nak takutkan manusia atau nak merasuk manusia, dia perlukan rumah. Rumah itulah yang berbentuk pontianak, pocong, suwe dan sebagainya. Dan benda itulah waktu paling lemah makhluk halus adalah di situ. Kerana itu di alam kita, bukan di alam dia. Jin kuat di alam dia, tapi di alam manusia kita yang kuat sebenarnya. Sama macam kita lawan ikan jerung di dalam air, agak-agak siapa menang? Ikan jerung okey, sebab kita dah. Tapi ikan jerung letak darat lawan dengan kita, siapa menang? Kita dah menang. Siapa yang kita kena tetap dulu ikan jerung. Sama juga macam makhluk halus. Itu sebab ada istilahnya dalam makhluk halus itu boleh ditangkap, boleh dikurung, kerana dia berada dalam keadaan paling lemah. Itu bab makhluk halus. Okey, bab kedua, bab perubatan. Bab pertapaan atau bab persilatan. Pada yang berminat, cari guru. Tak ada masalah gurunya macam mana ke, pelik ke macam mana. Sampai satu masa bila belajar akan putih sendiri. Kamu akan belajar, akan putihkan, akan buang benda kotor, akan buang. Ada orang guru cakap belajar apa-apa dulu, sampai masa akan dibuang. Yang buruk akan dibuang, yang bersih akan kekal sampai akhirat. Itu aja. Jangan risau dengan anggapan orang, kerana yang faham, yang tahu sirik, kurafat, apa semua dalam diri, dalam hati kita. Itu aja. Faham. Satu nasihat yang padat berkenaan orang yang berpengalaman pada pertapaan sini. Dan kau Mi, ada nasihat? Aku tak ada nasihat. Cuma apa yang aku difahamkan sebelum ni, berkenaan abang mempunyai galeri yang menyimpan koleksi-koleksi barang-barang mistik ni bang. Dan antara yang menarik perhatian saya bang, ialah antara koleksi abang adanya satu paku pontianak, betul ke bang? Ni dapat cerita tu. Ada tengok di macam mana boleh dapat tahu cerita tu? Okay. Saya cerita ke macam mana?
Macam mana? Nak cerita sekarang ke terus part 2? Kita rasa boleh. bila Azmi Bukan, rasanya dia macam saya, kenapa saya suka kumpul koleksi macam ni. Pertama, daripada dulu saya jumpa dengan orang, banyak orang bercerita. Kita atuk saya ada keris terbang, ayah tu aku boleh ada keris parang gini, orang ni boleh tangkap hantu. Saya tak nak cerita sekadar cerita, tapi saya nak buktikan. Jadi saya buktikan, saya mengumpul benda-benda tu. Mungkin pada orang agak-agak mengarut, kumpul barang tu lebih baik buang, tapi saya simpan sebagai bukti wujudnya. Sebenarnya paku putih anak tu pernah guna tapi dicabut. So saya pernah simpan sampai sekarang. Sebenarnya bukan itu je. Kalau buat malam lalu ada lagi benda-benda lain. Macam ini yang saya kita ada nak simpan. Ini kalau yang pernah datang ke sini, mungkin kalau yang mungkin sebab yang pernah dengan sini, yang pernah datang ke galeri saya ni, saya ada simpan macam anak kerak, jenglot, lalu kena pinjam dengan museum untuk pameran hantu. Ini lain macam ni. Ini excited untuk part 2 nanti. Rasanya mesti ada cerita-cerita yang menarik. Setiap koleksi-koleksi yang Abang Adin sendiri kumpulkan. Betul tak? Tersimpan sehingga hari ini ya. Saya simpan. Kalau datang ke Johor boleh datang, saya tunjuk. Ada, kita pecah pada 2 bahagian, 3 bahagian galeri. Bahagian sejarah. Sejarah maknanya kita pamerkan kesedaran mana keris yang berdiri macam mana, keris lama macam mana, keris yang boleh bergerak macam mana. Lepas tu kedua, pameran bab hantu tu macam tadi lah, bab bisik. Yang ketiga bab bunian, pameran macam mana duit bunian, macam mana sanggul bunian, macam mana burung kayangan, gitu yang kita pamerkan. Okey. Sangat banyak bang. Kita berjumpa orang yang betul berkenaan kisah-kisah mistik, misteri. Okey bang, saya dan Hafiz cukup teruja, cukup bersemangat nak dengar sambungan daripada abang. Tapi bang, masa dah menceburui pada malam ni bang. Ya, tak apa. Okey, dan sebelum tu bang, apa-apa pun saya minta maaf. Mungkin ada, saya ni bukan orang yang pandai berkata-kata, berbicara. Mungkin ada salah cakap apa, saya minta maaf. Ini sekadar pengalaman saya untuk saya kongsi, supaya mungkin di luar sana tahu ada yang minat tapi tak tahu nak tuju ke mana sebenarnya. Minat dan bakat sebenarnya tu. Bila ada minat, dia akan ada bakat sendiri. Jadi insyaAllah ada. Okay. So kepada Abang Hadi ni, saya membenarkan Abang Hadi dah untuk promote galeri Abang di mana lokasi untuk viewer Santan Chin ni boleh pergi mengunjung ke galeri Abang sendiri. Boleh, insyaAllah boleh datang sini. Di mana lokasi? Letak di mana tu bang? Saya boleh cakap di Batu Pahat. Nak datang ke sini kena macam mana saya bagi tahu ataupun macam ni, ataupun lebih senang, kami akan letakkan di description bawah kepada penonton-penonton viewers Santan Chin. Korang kalau berminat untuk melihat geria-geria yang dikumpul oleh Abang Hadi sendiri, korang boleh just tekan je ataupun cari kat description, nanti kami akan letak. Saya akan bagi link saya punya page untuk galeri saya. Sebab saya tak boleh bagi link Facebook saya bagi link page tu je, sebab Facebook saya rahsia. Link untuk page galeri saya. Okey. Inilah kisah pada malam ini. Kisah bukanlah kisah seram, tapi lebih pada kisah mistik dan ilmuwan kepada anda semua. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung video pada malam ini. Terima kasih kepada Abang Adi yang sudi berkongsi dengan Santai Chill ya. Dan terima kasih juga kepada anda yang bersama dengan Santai Chill. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you so much. Dan di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut puasa di bulan Ramadan. Okey. Semoga puasa kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.